Kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu, ucapan perasmian penutup program ceramah Hijratul Rasul 1436 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ahli Parlimen Kubang Kerian YB Ustaz Ahmad Baihaqi Afiqullah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang sangat baik untuk sesiapa yang mahu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebahagiaan di hari akhirat, dan juga bagi sesiapa yang mahu mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi al-fadilah pengerusi majlis yang berbahagia, al-ustazah al-fadilah Puan Hajjah Juwairiyah binti Abdul Aziz, Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Kubang Kerian, abeku ahli-ahli dan kuasa muslimat kawasan, ibu-ibu, adik kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya sehingga kita boleh bertemu pada pagi sehinggalah masa tengah hari ini. Semoga kehadiran kita di sini sekurang-kurangnya selain daripada kita boleh suara tadi, kita boleh benda hak lebih tinggi harga dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu. Ilmu yang kita diminta untuk sentiasa tambah daripada masa ke semasa, daripada hari ke hari. Kita orang Islam ni agama yang mengajar kita supaya kita ada ilmu. Nak buat apa-apa pun kita mesti tahu apa kita buat gitu, apa kita buat gini. Dan kita tidak akan tahu kecuali kita ada ilmu. Baru ni gegeh misalnya di Kuala Lumpur, kita tengok dalam TV pun ada, dalam internet anak-anak kita buat cerita, ada orang buat majlis siapa-siapa nak mari jamu anjing. Kita dengar pun tak? Orang majlis tu untuk orang Islam. Orang buat pun orang Islam juga. Siapa-siapa aktor ataupun majlis dia tajuk kod Melayunya, aku mahu jamu anjing. Kita ni kalau kita kecek dalam sama-sama kita kan, anjing ni antara binatang hak kita boleh jadi nak kata takut juga sikit-sikit. Hal lebih lagi kita kembar lah. Kalau mari dekat kita ni, dia tak mari dekat lagi, kita lari dah. Mana takutnya kita, takut anjing itu mari setuh kita. Kerana kita diajar anjing itu adalah najis. Najis mughallazah. Najis berat. Kalau setuh dengan dia, kita kena basuh. Basuh pula 7 kali. Salah satu daripada air itu kena campur dengan tanah. Itu nak rayaknya dari segi hukumnya najis. Cuma kita lagi kita kena ingat dan kita kena tahu, dan hal inilah kita yang sebut tadi maksudkan dengan ilmu. Kalau anjing mari setuh kita, ataupun kalau kita setuh anjing dengan sebab-sebab tertentu, najis tu memang najis. Tapi berdosa ke tak kita? Tidak berdosa. Setuh anjing ni tidak berdosa. Walaupun dia najis, kita setuh.
Tapi situ bukan kata siapa nak siung dia, nak tidur dengan dia lah. Mana kita pun tak tergamuk nak buat lagu tu. Tapi kalau kita sentuh dia, kita jumpa anak anjing jatuh dalam parit, kita nak akak dia macam kita siak dia, itu tak ada masalah. Bahkan Nabi pernah rakyat kepada kita bahawa ada orang perempuan yang masuk dalam syurga kerana anjing. Dia masuk syurga ke anjingnya. Dia ambil air dari telaga, lepas pada dia minum, tiba-tiba mari anjing sekor, lapar jelek nak air. Dia ambil air buh dalam kasut dia, minum ke anjing. Dengan sebab tu dia masuk syurga, Nabi kata. Maknanya bukan dengan sebab benda-benda payah, dengan sebab tolong anjing ataupun tolong binatang-binatang lain. Hak nak rayaknya, kalau kita tahu, kalau kita ada maklumat, kalau kita ada ilmu, kita boleh ambil tindakan kita dengan lebih baik. Menyentuh anjing dengan keperluan kita ataupun anjing mari sentuh kita, khususnya kita ni, ada kakak pun tahulah, boleh jadi kita hok duk kapur ni tak ada masalah, tapi kalau kita hok menjadi pendakwah, kalau kita hok bergaul dengan orang lain, kalau kita pergi bandar, kalau kita masuk tempat orang asli, anjing itu benda biasa. Abang Haji masuk di Puh Bala, di Gua Musa tu, nak masuk daripada Gua Musa tu 3 jam lagi. Kita pergi nak dakwah orang asli masuk Islam ni, anjing itu main-main je. Kita buat majlis dengan dia, majlis lagu ni, anjing lewat aku depan ni. Allah mula-mula pergi, nak buat lagu mana ni? Kita nak marah, anjing dia perah. Dia memang tak boleh marah. Kalau kita ambak, dia akan tuai dia tu akan lari, tak dengar dah apa kita kata. Kita nak royak Islam pada dia. Sedangkan anjing tu mari depan kita. Kita pula buat macam biasa. Kalau duduk kampung tak bukan setakat ambak lah, bedah, pekong anjing lah. Tapi kadang-kadang benda tu dia memberi kesan yang sangat besar. Dia akan menjadikan kita ni tak boleh nak royak Islam hak sebenar pada orang asli. Dia mari orang asli, kalau tambah-tambah musim-musim lagu, musim-musim hujan lagu ni kan, ubi kayu banyak. Kita buat unggu api tu, dia buat ubi kayu dalam tu. Gak ubi kayu ni apabila masuk, dia ambil tak luar, belah-belah kuih tu, anjing mari jilat. Oh, kadang-kadang ubi kayu tu dia akak kita, Allahu Akbar. Nak makan lagu mana? Kita ngaji barang-barang hak lagu ni tak boleh. Kita naik atas rumah dia, anjing dia tidur selebek. Anjing kadang-kadang sekat pohon anjing. Bangun cacing dekat sekat pohon. Kita tengok pun nak seronok terkejut turun dah. Tapi gitu lah. Kalau kita royak, kalau kita kata suruh hambatan tu, dengan dia tak sedih dengar. Jadi benda-benda lagu ni memang kita perlu kepada maklumat dan ilmu yang sebenarnya. Bagi hamba sendiri, duk pergi sama-sama dah. Dan hal ni yang kita kadang-kadang orang kita silap faham ataupun tukar antara benda yang haram dan benda yang najis. Tidak semua benda najis itu haram. Bukan haram makan betul, benda najis tak boleh makan. Tapi jamuh boleh ke tidak? Boleh, cuma kena basuh. Tapi ada benda yang haram kita tak boleh jamuh, tapi tak perlu basuh. Misalnya bersentuh di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Mari salam. Mari orang jantan salam dengan kita. Kita pergi salam dengan orang Tino. Ada orang jantan salam dengan orang Tino lah ni basuh tangan. Kita kata salam dengan orang Tino, najis ke tidak? Tidak najis. Bau sedap ada lagi. Kerana orang perempuan ni pakai air wangi macam-macam. Salam dengan dia tu sedap ada sekali, bau wangi pula. Tak kena basuh. Tapi haram ke tidak? Haram. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya berdosa. Tapi ada orang kita khabar, ada orang salah dengan orang Tino lepas tu pergi basuh? Tak ada. Tambah-tambah lagi kalau basuh dengan 7 kali basuh, kau tak basuh. Benda tu adalah haram. Nah kita dengan Allah kalau ngaji lagi jauh lalu. Walaupun sentuh tidak haram, cuma kena basuh. Orang kita lebih takut kena samuk daripada kena bakar dalam neraka. Walaupun lebih takut benda yang najis daripada benda yang haram. Hak ni yang kadang-kadang kita tukar. Ni cerita orang dulu-dulu lah, boleh jadi orang kita ada hak berehi minum arak. Dia pergi kedai Cina Kelantan ni lah ni, alhamdulillah, mana kalau kita nak cari arak pun kedai-kedai hak tertentu ya, tidak jual macam main-main, tak boleh.
Kalau kita pergi di luar pada negeri kita Kelantan, kalau pergi Kuala Lumpur, kita masuk 7E, 7-Eleven tu, macam hot duk pasir tumbuh tu. Kita buka peti, air Coca-Cola ada, air Pepsi ada, 7-Up ada, Carlsberg pun ada, Anchor pun ada, Arok pun ada situ. Mana air biasa pun ada, Arok pun ada. Mana siapa-siapa nak beli pun boleh, walaupun dia bubuh amaran dia tu umur 18 tahun ke atas yang boleh beli, kan? Siapa nak cek IC? Menggoh jual pun orang Bangla ya. Kalau dia KL ni, amu masuk ke 7E tu, kebanyakan orang jual tu kecek Melayu pun tak pandai. So kalau dia nak tanya IC budak-budak kita. Tapi orang kita ni, kalau dia orang Islam, kadang-kadang dia minum arak. Dia tengah minum arak tu, anyi mari. Togok arak, anyi mari. Sepak anjing. Cuh, pergi jauh ni, najis mari kat aku. Dia minum arak. Mana tukar boleh. Dia tengah minum arak tu, anyi mari, ambak lagi. Kerana bagi dia tu anyi tu besar pada arak lagi. Sedangkan arak ni ibu segala dosa, ibu segala penyakit. Sebab tu baru ni kita sangat terkejut apabila dalam parlimen baru ni, ada kakak pun boleh jadi baca dalam surat khabar. Ada ahli parlimen kita, sebenarnya banyak kali dah kita timbul benda ni, tapi kajian awak tak era je. Kita duk marah, kita duk royak. Dalam kapal terbang kita emas ni ada jual arak. Bukan ada jual arak, ada hidangan arak. Khususnya kalau kita nak pergi KL boleh, ada tak ada. Dalam Malaysia ni boleh. Tapi kalau kita nak pergi luar, daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Bangkok, Lumpur nak pergi ke mana-mana penerbangan antarabangsa, memang ada. Baru ni kita tahu sendiri, tahun ni dua buah kapal terbang kita hilang. MH370, MH17. Hak tu hilang tak jumpa pakai hari ni, hak satu jatuh kena tembok. Macam-macam alasan yang diberi oleh kerajaan. Cuma kita kata dalam kerajaan beri alasan macam-macam ni, kerajaan kena ingat ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala peringat kepada kita supaya kita ni lebih berhati-hati. Hak kerja dalam mah ni kebanyakan pramugari dia orang Islam. Tapi dalam penerbangan mah ada arak. Arak ni hak Nabi kata, siapa-siapa yang terlibat dengan arak ni 8 golongan semua kena laknat belaka. Orang hak buat arak, orang hak minum arak, orang hak tak minum, dia jubur tolong bubuh arak. Orang jual akak, orang jual bubuh, orang jual bawa ben arak, orang jual kerja arak, semua tu kena laknat oleh Allah Taala belaka. Tapi kerajaan kita masih lagi membenarkan arak ini dihidang dalam penerbangan kita. Kerajaan kata kalau kita tak hidang arak, ramai orang tak sini naik. Ramai kita naik kapal terbang mah kalau tak hidang arak. Adik kakak pun tahu, banyak lagi kapal terbang hak tak hidang arak lebih maju daripada mah lagi. Dia tak ada arak dalam kapal terbang dia, tapi orang naik ramai penuh semua. Tak ada nyabik ke arak, orang naik kapal terbang ni bukan nak minum arak. Jadi hak pelik sekali lagi nya, kapal terbang kita mah ni hidang arak secara percuma. Makna kita beli tiket kapal terbang termasuk dengan arak hak ada dalam tu dah. Sebab tu kita tanya, ada ahli parlimen kita tanya baru ni, lagu mana kalau hamba beli tiket, adakah tiket hamba beli itu termasuk dengan harga arak dah? Timbalan Menteri Pengangkutan kata ya. Jadi semua tiket yang kita beli ni, kalau nak pergi antarabangsa khususnya, termasuklah harga untuk minum arak walaupun kita tak minum. Memang kita tak minum arak. Arak tu boleh dihidang secara percuma dalam kapal terbang kerana kita bayar. Jadi adakah kita bersubahat? Secara tidak langsung memang kita bersubahat. Kita sebelum ni tak tahu. KJM pun tak ajar royak. Jadi rupa-rupanya setiap kali kita beli tiket emas, ada dalam tu untuk arak percuma kepada siapa-siapa hak nak. Sebab tu orang pergi ke penerbangan antarabangsa, arak ni dia boleh minta. Kita tak minum arak, betul lah, tapi kita beli tiket. Orang lain nak minum arak, dia minta, tak perlu bayar walaupun 1 sen. Semuanya adalah percuma. Dan ada orang kata, kalau puak-puak Australia nak mari ke Malaysia, dia ada banyak penerbangan dia sendiri kontas, dia tak naik. Puak dia tak naik kapal terbang dia. Bapa? Kerana kapal terbang dia kena beli arak. Naik kapal terbang mah, beli tiket, arak tu free. Orang lain
naik kapal terbang nak minum arak kena bayar adik kakak. Tapi naik kapal terbang kita free je arak. Hak ni yang kita bantah dah, hak ni lah yang kita minta daripada kerajaan. Betul lah dengan mah pula jadi lagu ni. Ini kita royak. Antara sebab boleh jadi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, kita ngaku kita negara Islam, kapal terbang kita ramai orang Islam hak jadi pramugari. Ada seorang wakil daripada wakil UMNO baru ni, amat tak ingat, daripada Kuala Lipih rasa. Dia kata, saya naik kapal terbang sekali, saya siap tengok orang hak je surf, orang hak je tuai arak ni, dia kata tengok dari dia itai ki kuat sujud, kuat doa semaya sampai itai dari tapi naik atas kapal terbang dia je kena tuai arak dalam gelas. Dia memang tak sih, tapi itu kerja dia. Nak buat lagu mana? Kalau dia tak buat kerja, dia kena pecat, dia kena buai ataupun dia kena tukar ke mana-mana. Jadi terpaksa jugalah buat semaya kuat setara mana pun, dah orang suruh buat boboh harap, kena boboh lah. Jadi benda-benda yang seumpama ni lah yang kita kena faham, yang kita kena ada ilmu supaya segala tindakan kita buat dalam keadaan kita mengetahui. Dan itulah sebenarnya asas kepada agama kita Islam. Lebih-lebih lagi, amanah setuju sikit yang kita buat pada hari ni. Kita buat majlis Hijratul Rasul, kita dengar macam-macam cerita. Semua tu adalah untuk bagi ilmu dan peringatan kepada kita. Sekurang-kurangnya apabila kita dengar, bukan kita nak tahu cerita saja, kita nak ambil penghayatan betapa susahnya hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak boleh Islam sampai kita supaya hari ni, kita hari ni boleh Islam belakang ni bukan senang. Terlalu susah, macam-macam cabaran, macam-macam yang Nabi kena jumpa. Akhirnya berjaya Islam tu, kita hari ni boleh beragama Islam, dan kita boleh tahan Islam sampai kita mati insya-Allah, dan kita boleh masuk syurga dengan sebab gapo yang Nabi buat dulu. Cuma adik kakak kenal ke Nabi kita tu lagu mana? Kalau hamba tanya, kita ni kenal sungguh. Oh. Terima kasih Abiku. Nabi kita tu siapa dia? Lagu mana orang dia? Siapa kita kena sayang, kita kena kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita semua tahu sejarah dia. Nabi kita ni orangnya, kalau orang zaman dulu ni kak, orang yang sangat-sangat dikasihani. Siap doa dia. Kalau kita tak tubik rasa kesian kepada Nabi Allah, hati kita memang orang kata hati batu lah. Kita tahu Nabi ni dia beranak, mak dia mengandung, ayah dia mati dah. Sebelum Nabi lahir, ayah mati. Makna lahir dalam keadaan yatim. Lepas tu beranak, umur 9 tahun, mak pula mati. Umur 9 tahun, baru sekolah pasti, mak mati. Baru ni kita tengok orang dikterai 7 beradik, ayah dia mati dah baru ni mak pula mati, tinggal anak 7 orang. Tapi kakak tu besar dah, adik-adik ni hak cek lagi. Kita tengok dari esok khabar, tengok muka dia pun siap dah. Nabi kita beranak tu tak kenal dah ayah lagu mana pun tak tahu, tak jumpa dengan ayah dia. Besar umur 9 tahun, mak pula mati. Ambil lah tok pera dia, tok pera 2 tahun, tok pula mati, Abdul Muttalib. Lepas tok mati, puak saudara pula pera. Puak saudara ni anak ramai, anak 10 puak saudara dia Abu Talib. Pera lah sekali dengan anak-anak dia. Dia pula bukan orang senang, orang susah juga. Bayangkan lagu mana Nabi kita hidup, bergantung kepada keluarga puak saudara dia. Hidup memang tidak sempurna. Lepas tu dia membesar, sapalah akhir sekali dia kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Bolehlah anak. Sampai satu masa isteri hak dia sayang mati masa dia hidup. Maknanya mati orang rumah dulu daripada dia. Mati isteri. Lepas tu tak lama lepas pada tu, 3 bulan lepas pada tu, mati pula pak saudara dia. Dalam tahun tu lah dia ni duduk tengah orang buat macam-macam, orang khianat, orang buat jahat, orang lawan dia. Dalam ketika tu lah banyak tolong dia Siti Khadijah dengan pak saudara dia Abu Talib. Tiba-tiba pak saudara mati, bini mati, hiduplah dia dengan anak-anak dia.
Dan Nabi kita ni kakak kita tahu, Nabi ada 7 orang anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak-anak kita dua nasyid. Tahu kak kita semua anak dia mati masa Nabi hidup kecuali seorang. 7 orang anak Nabi ni, seorang je hidup. Ni orang mati masa Nabi hidup belakang lagi. Acu bayar kalau anak kita mati masa kita hidup. Kita ni kalau boleh, biar kita mati dulu daripada anak kita. Kalau anak tengok ayah mati itu benda biasa. Tapi kalau ayah tengok anak mati, Allahu Akbar. Lagu mana Allah Ta'ala ambil nyawa hak muda dulu daripada kita hak tua. Bukan seorang. Ni orang anak dia mati masa dia hidup. 2 orang anak Nabi mati, anak laki-laki dia tak ada umur 2 tahun mati. Kita boleh anak, sukanya boleh anak, tiba-tiba tak ada siapa umur 2 tahun mati. Orang tengah kita sayang. Boleh pula lagu tu juga nasib dia. Ada seorang besar pun tak ada berapa tahun mati pula. Semua anak laki-laki dia mati, lepas tu semua anak perempuan dia mati kecuali seorang je mati 9 bulan selepas Nabi wafat, iaitu Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyedihkan. Sangat, manakala memang kalau zaman kita lah ni orang yang sangat dikasihani. Dan kita kena sayang pada Nabi dengan sebab lagu tu ujiannya sangat besar, tapi Nabi masih lagi tabah dan Nabi buat kerja dengan sangat cekal sehinggalah Nabi berjaya bawa Islam ni sampai ke zaman kita ni. Dalam peristiwa hijrah ni adik kakak pun tahu, nak jalan daripada Mekah ke Madinah bukan perjalanan yang dekat. Kalau kita gila ni Nejer pun naik bah tu derah dah. Nejer dengan jalan yang ada lah ni, kalau zaman Nabi boleh jadi sehari ataupun lebih daripada tu lagi baru sampai. Sebelum daripada peristiwa hijrah ada peristiwa besar juga yang dipanggil mukjizat Nabi yang sangat besar, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi jalan jauh sikit lagi, tapi dalam masa yang sangat cepat. Nabi pergi lepas Isya, subuh sampai dah di rumah. Bapa dalam peristiwa hijrah ni Allah Ta'ala tahu lagu tu pada Nabi. Bapa dalam peristiwa hijrah ni yang lebih penting daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau Nabi tak berjaya hijrah ni, Islam ni akan ganak. Islam ni tidak akan berjaya. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak bawa borok tu mari jumpa Nabi, naik atas belakang dia, sekelip mata sampai ke Madinah. Selamat Nabi, orang ambak pun tak ada. Selamat sampai ke Madinah, cepat pula, tak lelah. Bapa tidak dibuat lagi tu. Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi, Allah Ta'ala nak ajar pada kita bahawa dalam kerja Islam ni tak ada benda hak senang, tak ada benda hak mudah. Kita tak boleh bergantung pada mukjizat sama-sama. Allah Ta'ala akan tolong kita, tapi dia nak tengok kita ni lelah setara mana dulu. Kita buat kerja pada Allah Ta'ala ni lagu mana dulu. Kalau pada baru dia tolong, kalau tak pada lagi Allah Ta'ala tangguh lagi pertolongan dia. Sebab tu kerja kita dalam Islam, letih tu benda biasa, lelah tu benda biasa, dan Allah Ta'ala akan bagi pahala belakang. Kita buat kerja Islam ni Allah Ta'ala kata lelah kita, peluh kita, letih kita, semua tu ada pahala yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Jangan, tak perlu kita bimbang dan tidak perlu kita rusing, kerana tidak ada yang lebih baik kepada kita melebihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang kita kena faham sungguh-sungguh, dan insya-Allah kita boleh menghayati benda ini dengan baik. Dan akhir sekalinya, benda yang kita tahu semua dari Islam ajar kepada kita bahawa kehidupan kita ni dia tidak berhenti setakat dunia ni saja. Kita ada gear lagi yang akan kita terima di akhirat nanti. Gapo yang kita buat atas dunia ni Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat kita bercucuk tanah untuk kita terima hasil di akhirat nanti. Atas dunia ni tanah, akhirat tu kita boleh buah. Jadi kita kena tahu gapo yang kita tanam atas dunia ni. Kalau kita tanam benda baik, kita akan terima benda baik. Kalau kita tanam benda tak baik, kita akan terima benda tak baik. Macam atas dunia ni, jangan agak kalau kita tanam lalai, kita akan makan buah dia.
Orang nak makan buah durian, dia kena tanam pokok durian. Orang nak makan padi, dia kena tanam padi. Lama tanam pokok pisang, nak makan buah durian kunyi. Tak jadi. Boleh beli kedai lah, maknanya pokok tu tak akan buah lah duriannya. Maknanya mengikut gapo kita tanam. Jadi kita kena tanam gapo kita nak terima dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dalam bab mati ni memang tak ada orang boleh menafikan bahawa kita ni mati. Cuma kita tak tahu rahsia mati tu bila. Ini satu benda yang orang lain ni kata ni benda yang orang anak-anak kita buat cerita. Kita atas dunia ni dia kata hidup kita ni semua berpandukan ataupun dinilai dengan ketah belakang. Ketah belakang atas dunia ni. Kita beranak, ayah kita pergi buat surat beranak. Surat beranak tu ketah. Tapi kalau tak ada surat beranak, payah. Ada satu kes, bukan satu jenis kes di Malaysia ni, dalam parlimen selalu dibawa oleh orang-orang, biasanya orang Sarawak lah. Dia panggil budak-budak yang stateless, orang-orang yang tak ada negara. Dia beranak di Malaysia tapi tak ada IC Malaysia. Bukan orang Bangla, bukan orang Indon. Dia orang Malaysia. Tapi apabila masa dia beranak, sama ada ayah tu tak ada ataupun ayah tak cara, duduk dalam hotel ke mana, sehingga tak terbuat surat beranak. Ataupun dilahirkan dalam keadaan tidak sah. Anak-anak yang kita sebut anak orang mangsa kena rogo ataupun anak orang hok zina, dia beranak. Anak dia kalau dia buat IC atau buat surat beranak lah ni, dia tanya CJ nikah mana. Kalau tak ada CJ nikah, dia tidak akan buat surat beranak, kecuali dia akan proses tu dah jadi lagu lain, dan adalah benda-benda yang dia kena buat. Jadi ada budak-budak yang tak ada surat beranak. Apabila tak ada surat beranak, dia tak ada IC. Apabila tak ada IC, tak ada surat beranak, nak mengaji sekolah tak boleh dah. Nak dapat bantuan kerajaan tak boleh. Tak ada IC, lagu tu juga. IC pun ketah. Surat beranak ketah, IC ketah. Anak kita mengaji sekolah, boleh CJ pun ketah. Anak kita mengaji universiti, boleh CJ ketah juga. Lepas tu kalau kita nikah kena ada surat nikah ketah juga. Kalau tak ada surat nikah, bahaya juga. Mana kalau jumpa dengan siapa-siapa kena ke pencegah maksiat kan? Maknanya tak ada surat nikah, kena ambil tindakan juga. Ketah, satu ketah penting, dan kita ni ditentukan oleh ketah belakang. Kita nak buka duit dalam bank, nak ambil duit dalam bank, kena buka akaun. Kita buka akaun kena isi bawah ketah. Boleh buku bank pun ketah belakang. Ketah yang menentukan kehidupan kita di dunia ni. Nampak kecil, tapi ketah tu lah yang penting. Kalau hilang ketah ni, susah kita. Dia ada satu ketah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketah lain tu kita boleh jamah belakang, ketah lain kita boleh tengok belakang. Ada ketah yang kita tak ada tengok, iaitu CJ mati kita. Semua kita ni akan ada ketah tu, tapi ada siapa akan tengok ketah CJ mati dia? Nak tengok orang nak kita tak mati lagi. CJ tu tak akan boleh kecuali selepas daripada kita mati. Dia tidak ada orang di antara kita ni akan boleh tengok CJ mati dia, kecuali kalau dia hidup semula lepas pada tu. Jadi atulah kalau hidup semula kan. Jadi hak ni memang kita tak akan tengok. Cuma kita bukan penting pada CJ mati tu. Kita penting gapo hak kita buat sebelum daripada kita mati. Ya, kita nak royak ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati semua orang akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Daripada dulu sampai lah ni tak ada satu bukti yang kita boleh kata ada orang tak mati. Hak tak mati lagi ada. Macam Nabi Allah Isa AS ada lah, tapi dia lah. Kita ni tok ayah tok kita, nenek kita, pak saudara kita mati belakang. Bahkan bukan setakat kita mati. Mati itu sendiri Nabi kata akan mati. Mati ni makhluk. Kita ni makhluk. Kita ni mati, apabila mati tu mari jumpa kita, mati kita. Kalau mati tak jumpa kita, tak mati. Kita baca semua dalam surah apa tu? Allah Ta'ala kata, sejauh mana kamu nak lari daripada mati? Lagu mana ada ayat dia tu?
tak kelitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, katakanlah Muhammad, mati yang kamu lari daripada dia. Kalau tanya kita nak lari daripada mati, semua kita nak lari belakang. Sebab tu kita minta doa supaya lambat mati. Ada pun kita biarlah aku mati malam ni. Tak ada, tak jumpa kita orang lagu tu. Maknanya kita ni kalau boleh mati tu, kita boleh lari, nak lari. Tapi Allah Ta'ala kata, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu nak lari daripada dia tu, fa innahu mulaqikum. Mati tu akan pergi cari jumpa denganmu. Dan apabila mati tu jumpa dengan kita, memang kita tak boleh lari dah. Pada masa tu kita akan mati. Cuma bila mati tu akan mari jumpa kita, kita tak tahu. Dan Allah Ta'ala kata, ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang tahu dia akan buat gapo esok. Dan tidak ada orang tahu mana orang tu akan mati. Kita tahu kita akan mati mana. Kita hari ni duduk Pasir Tumbuh. Kita rumah kita di Pasir Tumbuh juga. Kita kita ni mati Pasir Tumbuh. Betul kan kita mati Pasir Tumbuh? Tak tentu lagi. Ada orang kali cepuh mari mati pak beranak. Mati mana? Mati di Merapuh. Dia daripada Kuala Lumpur nak balik Kelantan cuti. Askar belaga ngabah, bah 2 tingkat. Semua atas kereta tu mati belakang. Dia orang kali cepuh. Dia boleh jadi dia pun tak aja mikir bahawa dia akan mati di Merapuh. Walaupun dia nak balik kali cepuh dah. Kerana itu tempat yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia mati. Kita tak tahu kita mati mana. Kita rancang nak tanam mana boleh, tapi nak mati mana memang kita tidak tahu. Boleh jadi mati atas dunia, atas tanah. Ada orang mati tempat tinggi, mati atas kapal terbang. Ada juga. Kalau tidak mati kerana jatuh pun, mati kerana lemah jatuh atas kapal terbang pun ada. Kita tidak tahu mana kita nak mati. Tapi yang paling penting hak kita boleh tahu gapo yang kita boleh persiapkan untuk kematian kita. Dan Nabi kata, di akhirnya apabila semua makhluk itu mati itu sendiri Allah Ta'ala tanya. Dia royak pada Allah Ta'ala, semua makhluk mau mati belakang dah. Tinggal mati sekol, tinggal mati sol lagi tak matinya. Allah Ta'ala kata, Nabi royak, dia bawa mati ni di antara syurga dan neraka. Jadi dirupakan dengan seekor binatang. Lalu pada ketika itu Allah Ta'ala sembelih mati itu. Lalu mati pun mati. Dan apabila mati itu mati, Allah Ta'ala kata selepas daripada ni tak ada lagi yang akan mati. Lalu orang dalam neraka, walaupun sakit setara mana dia pun, dia tidak akan mati selama-lamanya. Begitulah orang dalam syurga, sedap dia melawan setara mana pun, dia akan mengecapi kesedapan itu, kenikmatan itu sampai bila-bila dia tidak akan mati lagi. Mana orang dalam neraka tak mati, orang dalam syurga pun tak mati, kerana mati itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ni mati ada lagi. Akhir sekali cerita yang berlaku dalam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Cerita mati. Nabi Sulaiman pada satu hari dia buat ceramah kuliah pada puak-puak dia dalam masjid. Tiba-tiba dia nampak ada orang baru mari lewat sikit. Mari duduk pintu, lepas tu duduk nak macam cari orang. Cari. Apabila sudah dia mengajar, pakak tubik belakang, kawan tu pun tak ada juga. Lama lepas pada tu, mari semula Nabi Sulaiman kenal. Rupa-rupanya orang yang duduk ndak-ndak tu malaikat, malaikatul maut. Kita sebut Israel. Bukan Israel lain. Azazil lain lagi. Ada seorang wakil rakyat baru ni, dia tukar. Dia nak marah doa ke kapasing. Dia kata pada muka kena tapak ke malaikat Azazil. Azazil tu bukan malaikat. Azazil tu bapa iblis. Tukar boleh malaikat dengan iblis. Maknanya benda pasal dekat-dekat. Malaikat maut ni namanya Israel lain. Israel ni hak kita panggil, hak duduk di Palestin tu. Israel ni malaikat yang cabut nyawa kita. Jadi malaikat ni mari depan Nabi Sulaiman. Dia kata, Nabi Sulaiman tanya, mu ke tadi? Dia kata, bodoh. Macam cari orang.
macam cari benda. Dia kata memang amo mari cari orang tadi. Dia ni sepatutnya masa mati dia nak sapat dah. Patut amo mari cari dia ni kerana nak ambil nyawa dia lah. Cumanya dia kata amo pelik. Habis Sulaiman kata pelik apa? Peliknya kerana dia sepatutnya tidak mati sini. Dia ada setengah jam lagi nak mati, tapi dia duduk sini lagi. Apa boleh duduk sini ni? Sepatutnya dia mati lain. Nabi Sulaiman kata mati mana? Nu mati di India ni. Nabi Sulaiman duduk Palestin. India ni tak tahu jauh mana lah. Lagu mana boleh dia duduk di Palestin, takdir nak mati dekat dah, tiba-tiba duduk jauh daripada tempat mati dia. Takdir Allah Ta'ala dia tidak akan berubah, tidak akan berlawak. Maknanya kalau Allah Ta'ala takdir mati pasti tumbuh lah. Takdir mati di Selangor lah. Tiba-tiba duduk Palestin, takdir mati di India. Tapi apabila Rasulullah habis mengajar tadi, dia kata apabila tubik saja kawai tu daripada masjid ni, tiba-tiba mari angin ribut lah, handir dia seorang terbang jatuh siapa-siapa di India. Dia molek siapa tempat dia mati, hamba pun siapa, cabut nyawa dia selalu. Maknanya nak rayaknya kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati mana, kita akan siapa ke tempat tu. Kita kata Allah, aku tak aja pergi Kuala Lumpur sekali Rabu. Hari kita nak mati, anak kita ajak pergi jalan, mari lama tak aja mari rumah hamba. Anak bini hamba nak beranak ni pakai tali temeh 2-3 minggu. Kita tak aja ayah-ayah pergi Kuala Lumpur. Dah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala takdir tulis kita nak mati di Kuala Lumpur. Kita nak pergi jaga anak kita, jaga menantu kita, jaga cucu kita. Siapa sana tak ada cucu beranak, kita mati. Boleh jadi. Itu pengaturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tidak tahu. Cuma kita hanya diminta untuk bersedia untuk mati. Dia tidak ada mati ataupun tidak ada persediaan yang boleh menyelamatkan kita daripada mati, kecuali kita mati dalam agama kita Islam. Kita masih tetap istiqamah dengan Islam, dan insya-Allah kita tidak akan meninggalkan Islam sampailah kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu tetap berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala Islam ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.